Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Moral, tingkatan 3, unit yang kelima, konflik dalam adab persahabatan. Baiklah murid-murid, dalam unit ini, murid akan belajar tentang jenis konflik dalam persahabatan, cara menyelesaikan konflik dalam persahabatan, kepentingan menyelesaikan konflik dalam persahabatan, kesan penyelesaian konflik dalam persahabatan, perasaan apabila menyelesaikan konflik dalam persahabatan, dan yang terakhir, amalan penyelesaian konflik dalam persahabatan. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah nilai baik hati, nilai kejujuran, nilai hema tinggi, nilai hormat, dan nilai toleransi. Indahnya persahabatan tanpa konflik. Anda bagaimana? Sahabat ialah orang yang rapat dalam kehidupan kita selain anggota keluarga. Sahabat yang baik akan sentiasa berada di sisi kita pada saat suka dan duka. Namun demikian, ada kalanya konflik wujud dalam persahabatan. Konflik persahabatan bermaksud perselisihan atau pertentangan yang berlaku antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Perselisihan atau pertentangan ini termasuklah dari segi idea, pendapat, kepentingan dan matlamat. Terdapat beberapa jenis konflik dalam persahabatan. Yang pertama, konflik bahasa. Penggunaan bahasa yang tidak beradab dalam persahabatan. Contoh, menggunakan perkataan yang kurang sopan kepada sahabat. Yang kedua, konflik gender. Halangan akibat perbezaan jantina. Contoh, menyentuh sahabat yang berlainan jantina dengan sesuka hati. Yang ketiga, konflik personaliti. Perwatakan dan personaliti yang tidak sama dalam persahabatan. Contoh, gaya penampilan diri yang berbeza. Yang keempat, konflik etnik, agama dan budaya. Perbezaan agama, bangsa dan budaya yang berlainan dalam persahabatan. Contoh, amalan dan budaya yang berbeza antara satu sama lain. Yang kelima, konflik status. Kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza. Contoh, taraf hidup yang berbeza antara sahabat. Dan yang terakhir, konflik integriti. Amalan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, ketulusan dan kepercayaan dalam persahabatan. Contoh, membocorkan rahsia sahabat. Setiap konflik persahabatan yang berlaku, pasti ada cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya perlu diketahui agar hubungan dalam persahabatan akan kekal harmoni. Cara penyelesaian konflik. Yang pertama, menerima budaya dan latar belakang sahabat, mengenali budaya dan adat resam yang diamalkan, menghormati kepercayaan dan amalan agamanya, serta menyertai majlis sosial sahabat mengikut keperluan. Yang kedua, menerima kelebihan dan kekurangan sahabat, memberikan layanan yang sopan, memberikan perhatian ketika berkomunikasi dan menghormati sahabat. Yang ketiga, mewujudkan perasaan bertimbang rasa dan empati. Perhatian terhadap perasaan sahabat, menyedari tanggungjawab dan peranan masing-masing, serta saling memahami
dan membantu antara satu sama lain. Yang keempat, membuat perundingan. Mengenal pasti punca berlakunya konflik, bersemuka dengan hati yang terbuka serta mewujudkan suasana terbuka dan saling memerlukan antara satu sama lain. Yang keempat, meningkatkan kemahiran komunikasi. Bertutur dengan penuh keikhlasan hati, mengawal emosi semasa bercakap serta menggunakan gaya bahasa, nada suara dan kata-kata yang sesuai. Dan yang terakhir, bertoleransi sesama sahabat. Bertolak ansur dan sabar semasa menghadapi konflik. Bersedia untuk mendengar pandangan sahabat serta mengutamakan penyelesaian masalah berbanding dengan emosi. Setiap konflik yang berlaku antara sahabat perlu diselesaikan dengan segera. Jika dibiarkan tanpa penyelesaian, kesan buruk akan berlaku dalam perhubungan persahabatan. Oleh itu, setiap sahabat perlu menyedari peranan masing-masing dalam menyelesaikan konflik yang berlaku. Kepentingan menyelesaikan konflik persahabatan. Yang pertama, mencapai kata sepakat supaya konflik dapat diselesaikan. Contoh, kedua-dua pihak mendapat kebaikan melalui persetujuan bersama. Yang kedua, mewujudkan hubungan yang harmoni dalam persahabatan. Contoh, mengelakkan rasa kurang senang dalam hubungan persahabatan. Yang ketiga, mengeratkan hubungan persahabatan. Contoh, menangani konflik dengan cepat supaya hubungan persahabatan tidak renggang. Yang keempat, menghindari campur tangan orang luar. Contoh, bersemuka ketika menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mengelakkan berlakunya tekanan perasaan. Contoh, mengawal emosi yang tidak stabil supaya konflik tidak berpanjangan. Setiap konflik persahabatan yang berjaya diselesaikan akan memberi kesan dalam kehidupan kita. Kesan penyelesaian konflik dalam persahabatan. Yang pertama, meningkatkan motivasi dalam menghadapi cabaran akan datang, meningkatkan kefahaman tentang diri dan sikap sahabat, membantu meningkatkan rasa sensitiviti dan kepekaan dalam hubungan persahabatan. Dan yang terakhir, meningkatkan sikap toleransi dan kejujuran antara sahabat. Kesimpulannya, penyelesaian sesuatu konflik dalam hubungan persahabatan sangat penting dalam kehidupan harian. Kita akan berasa gembira dan terharu apabila hubungan persahabatan kian utuh dan akrab. Nilai hormat dan toleransi perlu diamalkan untuk menghargai dan memuliakan seorang sahabat, manakala nilai hemat tinggi dan baik hati juga perlu diamalkan untuk memastikan persahabatan yang sejahtera. Nilai kejujuran dengan sentiasa bercakap benar dan ikhlas penting diamalkan dalam setiap perlakuan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pengukuhan pada muka surat 74 dan juga 75. Baca dan fahami babak cerita persahabatan antara Marvin dengan Syahzan di bawah. Kemudian, jawab soalan yang diberikan. Yang pertama, nyatakan jenis konflik dalam persahabatan yang terdapat dalam situasi di atas. Soalan kedua, mengapakah konflik antara Marvin dan Syahzan perlu diselesaikan? Jelaskan. Soalan yang ketiga, andaikan anda ialah Marvin, bagaimanakah konflik tersebut dapat diselesaikan? Dan soalan keempat, jelaskan perasaan anda
sekiranya dapat menyelesaikan konflik yang berlaku dalam persahabatan. Baiklah murid-murid, sekiranya konflik tersebut tidak berjaya diselesaikan, bincangkan tindakan selanjutnya yang patut dilakukan oleh Marvin. Kongsikan jawapan anda bersama dengan guru-guru anda. Sehingga bertemu lagi, terima kasih.